kali ramai rakyat Malaysia tidak sedar bahawa 1 Oktober adalah Hari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dengan tema tahun ini Mesra Rakyat Digeruni Berasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terus memperkukuhkan semua aspek dalaman organisasinya bagi mendepani cabaran lebih besar dalam usaha memerangi rasuah. Transformasi secara berterusan yang melibatkan semua bidang termasuk undang-undang, perjawatan, modal insan, kaedah penyiasatan, sistem pengurusan aduan dan operasi dilaksanakan secara berperingkat khususnya selepas pembentukan SPRM pada tahun 2009. Dalam melaksanakan tugas, SPRM sentiasa berpegang kepada prinsip kebebasan, keterusan dan juga profesionalisme. Kebebasan dalam arti kata lain, kita bebas untuk menyiasat sesiapa sahaja tanpa memilih kedudukan sosioekonomi seseorang ataupun kedudukan seseorang. Dan dari segi keterusan, apa saja tindakan yang dilakukan oleh SPM dipantau oleh 5 badan bebas yang diwujudkan sejak penubuhan SPM pada 1 Januari 2009. Dan dari segi profesionalisme kita bertindak berlandaskan undang-undang dan juga peraturan yang berkuat kuasa pada masa ini. SPRM juga mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia. Dalam apa jua keadaan, SPRM tidak pernah berkanjak daripada bertindak secara adil dan saksama serta mengikuti prosedur dan lunas undang-undang yang ditetapkan. Memang melalui bahagian pendidikan masyarakat SPM, kita memang sentiasa mengadakan kerjasama dengan masyarakat sebab usaha untuk memerangi rasuah ni memerlukan kerjasama semua pihak. Tidak kiralah sama ada di sektor awam, sektor swasta ataupun di kalangan orang awam sendiri. Sebab isu rasuah ni adalah isu yang melibatkan semua pihak. Kalau kita hendak berjaya dalam usaha kita untuk memerangi rasuah, memang perlibatan semua pihak perlu kita perolehi untuk bersama-sama dengan SPRM dalam membendung gejala rasuah di negara kita. Kewujudan entiti pencegah rasuah di Malaysia bermula dengan sebuah unit kecil di bawah Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti pencegahan rasuah. Hari ini, SPRM berfungsi sebagai sebuah agensi yang bertaraf Suruhanjaya. SPRM juga melakukan proses transformasi secara menyeluruh dengan mengambil kira kehendak dan keperluan semasa serta jangkaan cabaran masa depan. Selamat menyambut Hari SPRM. Selamat pagi Malaysia. Baik, selamat menyambut Hari SPRM. Itu yang sebenarnya saya akan fokuskan bersama tetamu kita, tetapi dalam masa sama juga kita nak juga teruskan cerita ataupun mengetahui apa agaknya perkembangan terkini dan bagaimana sebenarnya pihak SPRM ini sangat diperlukan dalam satu-satu kerajaan ataupun satu-satu negara di mana kita sudah maklum peranan SPRM sangat besar. Kalau tanpa SPRM ini mungkin ada perkara-perkara lain yang akan berlaku yang kita tidak senangi. Tapi lantaran itu pentingnya SPRM dalam bersama membangunkan bangsa, membangunkan juga negara kita. Baik, kita terus saja bersama dengan Tuan Idris Zaharuddin, Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat Tuan? Alhamdulillah. Hari SPRM tak lama lagi ataupun untuk makluman sebenarnya pada 1 Oktober ini adalah merupakan hari ulang tahun SPRM yang ke-49. Ada sambutan hari ini? Kita mengaturkan program dalam tempoh 1 bulan insya-Allah. 1 bulan. Ya, Jadi 1 bulan ada satu kerayan untuk SPRM. Jadi kita ucapkan terlebih dahulu selamat menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, Tuan, kita nak imbas semula lah. Kita harus memberi pengenalan kembali kepada penonton-penonton kita mengenai peranan SPRM itu sendiri. Bagaimana agaknya macam tadi saya dah mulakan, SPRM itu sangat penting dalam bersama untuk membangunkan integriti di kalangan rakyat untuk satu-satu negara. Bagaimana SPRM memainkan peranannya di situ? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi objektif dan fungsi SPRM sendiri, sebenarnya
SPM adalah satu agensi penguatkuasa yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik dan mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas dari gejala rasuah. Ya. Dan di antara itu juga, kita juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa segala segala tindakan-tindakan kita dapat dilaksanakan dengan profesional, dengan tegas, adil, bagi memastikan tindakan-tindakan dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih profesional. Betul. Dan dalam masa yang sama juga, dalam kita nak memberterasi rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini, kita perlu juga memastikan bahawa pegawai-pegawai kita diberikan satu exposure, pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang lebih profesional. Dan juga dalam konteks sambutan pada kali ini, kita akan memfokuskan untuk mendapatkan kerjasama dan sokongan masyarakat. Sebab betul. apa? Betul. Tanpa sokongan masyarakat, SPM tidak mampu melaksanakan segala tugas-tugas pencegahan rasuah. Sebut cerita mengenai masyarakat ni Tuan, Ya. bagaimana setakat kita acap kali setiap hari kita didedahkan ataupun diberitahu secara media, melalui media rasuah itu salah, dan masyarakat sedar hal itu. Jadi masyarakat rasa terpanggil untuk bersama-sama SPRM. Macam mana Tuan melihat respon kerjasama daripada masyarakat? Sebenarnya SPRM tidak boleh melaksanakan tugasnya tanpa kerjasama masyarakat. Kita amat memerlukan kerjasama masyarakat. Setakat ini memang kita sentiasa bersama masyarakat dan kita merasakan masyarakat memang sentiasa memberikan sokongan kepada kita dalam aktiviti-aktiviti pendidikan, pencegahan rasuah dan sebagainya. Dan dalam aspek tersebut, kita memang sentiasa mengadakan aktiviti sebagaimana dalam program sambutan pada kali ini, kita mengadakan aktiviti bersama masyarakat yang kita menunjukkan bahawa dalam kita melaksanakan tugas, masyarakat adalah sebenarnya mata dan telinga kepada SPRM untuk memberikan maklumat-maklumat berhubung dengan kes-kes salah laku, rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Tapi identiti mereka tetap sangat dijaga sebab ya, dia ada dalam konteks masyarakat ini, kita ada dua identiti, dua kriteria. Yang pertama dari segi kriteria, dari segi sekiranya masyarakat itu bertindak sebagai pengadu, maknanya dia keterlibatan dalam pelakuan satu jenayah. Dia perlu bertindak, hadir bersama kita untuk membuat laporan dan untuk memberikan kerjasama untuk memastikan proses siasatan dapat kita jalankan dengan adil, telus dan amanah. Betul. Tapi dalam konteks maklumat, memang ada diperuntukkan oleh undang-undang di mana pemberi maklumat identitinya dirahsiakan. Maknanya mereka prihatin dengan perlakuan-perlakuan jenayah ini dan mereka memberikan maklumat kepada kita dan kita melaksanakan tindakan penguasaan yang seharusnya mengikut lunas undang-undang. Kita faham dalam mana satu institusi pasti ada cabaran. Pihak Tuan pun dah melalui banyak cabaran. Tetapi alhamdulillah Malaysia juga berada dalam antara negara yang cukup baik menjaga membantras rasuah. Macam mana Tuan melihat prestasi SPRM setakat ini? Secara amnya lah. Secara amnya sebenarnya dalam konteks kita dengan kerjasama yang diberikan oleh masyarakat, memang kita di landas yang betul dalam memastikan bahawa segala usaha-usaha pencegahan rasuah dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dan dalam masa yang sama juga sokongan masyarakat ini betul-betul sebenarnya membantu kita dalam melaksanakan tugas. Kalau kita lihat dalam tempoh 2 bulan kebelakangan ini, SPRM memang memberikan fokus dari segi penguatkuasaan undang-undang. Di mana yang bahagia Datuk Ketua Pesuruhjaya kita, Datuk Zulkifli Ahmad, telah memberikan satu penegasan bahawa kita mesti mesra rakyat digeruni oleh pencegahan rasuah, digeruni oleh perasuah. Jadi nantinya usaha ini akan terus berterusan. Yang penting masyarakat harus memberikan kerjasama yang baik. Betul. Itulah harapan kita. Sebab itu kalau kita lihat dari segi tag untuk ulang tahun kita ialah pencegahan rasuah bermula dari anda. Oh, cantik. So itu kita nak bermula ni daripada anda. Okey, dari segi aspek tindakan, tadi Tuan dah maklumkan dan tegaskan berkaitan tentang pelaksanaan daripada pihak SPRM dalam mengendalikan satu-satu kes rasuah ataupun kes rasuah itu ianya dilangsungkan dengan cara yang sangat profesional, telus dan juga adil. Mungkin ada penambahan dari segi informasi yang harus kita boleh kongsikan kepada penonton, cara tindakan ataupun cara SPRM bertindak. Sebenarnya dari segi tindakan kita memang terikat
Yang penting sekali dari segi tindakan SPRM, kita mesti mengikut dari segi lunas undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Selagi kita melaksanakan tindakan penguatkuasaan kita dari segi lunas undang-undang dan ikut prosedur yang sedia ada, kita percaya kita dapat memberikan keadilan dan kesesamaan pada mana-mana siapa yang telah disiasat. Kerana keadilan itu penting. Sebab apa? Seorang itu tidak akan didapati bersalah sehinggalah dia dituduh dan dibuktikan di mahkamah. Itu penting. Jadi kita memastikan kita melaksanakan tindakan-tindakan kita mengikut lunas undang-undang dan peraturan. Tanpa rasuah pasti segala-galanya aman, kan Tuan? Itulah harapan kita dan kita percaya itulah harapan masyarakat Malaysia. Betul. Dan inilah kerja keras yang SPRM hari-hari bekerja keras untuk mengatasi dan juga mendapat. Tetapi sekali lagi kita harus tekankan, masyarakat kena tolong sekali. Masyarakat kena bantu sekali. SPRM tidak boleh melaksanakan tugas secara bersendirian. Betul. 1 bulan ada diraikan untuk kita ada beberapa program-program yang kita apa program? Boleh kongsikan? Kalau saya boleh kongsikan, pada 6 hari bulan Oktober ini, pada hari Khamis, kita akan adakan program di program derma darah dengan kerjasama pihak Hospital Tengku Ampuan Rahmah bertempat di Putrajaya. Dan juga pada hari yang sama juga kita akan adakan satu persidangan melibatkan private sector, iaitu bertajuk Corporate Integrity Pledge, Gear Up for Global Challenge di Hotel Everly Putrajaya. Dan pada sebelah malamnya, mengambil keberkatan hari Khamis malam Jumaat, kita akan mengadakan majlis tazkirah, solat hajat dan majlis kesyukuran di Masjid Putra. Tadi ada promo tak silap saya? Ada ustaz. Dan yang utama juga ialah selepas program majlis kesyukuran tersebut, kita akan adakan program Feed the Homeless. Ataupun terupa bersama dengan Datuk Ketua Putrajaya di sekitar Pasar Seni, Kota Raya dan peninggalan Feed Homeless. Yes. Kita nak menyatakan bahawa kita pun prihatin dan kepada masyarakat kita yang kurang bernasib baik. Program CSR lah. Yes, CSR juga. Kita juga akan mengadakan program tersebut. Dan ada juga program-program lain yang kita laksanakan. Dan juga pada 14 Oktober kita akan adakan dalam semasa untuk solat Jumaat di masjid-masjid negeri di mana kita adakan teks khutbah berkaitan dengan pencegahan rasuah. Itu antara program-program yang telah kita atur lah. SPM juga menumpukan kepada anak-anak muda, apatah lagi yang berada di sekolah-sekolah, betul tak Tuan? Ya, sebab golongan muda ini adalah juga golongan sasaran kita. Sebab apa? Pendidikan awal tentang pencegahan rasuah itu sangat penting. So untuk memberikan mereka kefahaman, awareness tentang apa itu sebenarnya rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Dan sekurang-kurangnya kita titik tolak ni kita terapkan pada peringkat awal supaya mereka dapat memahami bahawa ini adalah perkara-perkara yang perlu dipandang jijik, dipandang keji dan dielakkan pada masa akan datang. Sebabnya anak-anak muda ni lah mereka harus faham apa definisi rasuah itu sendiri. Mungkin sedikit pengenalan rasuah supaya anak-anak kita yang sedang menonton ni apa maksud rasuah tu sedikit. Kalau kita cakap dari segi layman ni, rasuah itu adalah satu perbuatan melibatkan ada golongan yang memberi dan menerima, yang mana pemberian dan penerimaan itu punya niat tertentu. Niat yang orang kata secara tidak langsung niat yang tidak baik. Atas sebab-sebab itulah pemberian itu diberikan. Kalau tanpa niat yang tidak baik itu, maka benda itu tidak berlaku. Jadi tapi rasuah dan bodek berbezalah. Sebab nak bagi mak, anak-anak kecil nak bagi mak. Kalau kita tengok perspektif bodek macam mana, adakah lebih kepada motivasi sebagai dorongan dan sebagainya. Tapi sudah pasti rasuah bukan motivasi, bukan dorongan. Dia lebih kepada perbuatan yang negatif. Perbuatan yang negatif. Yang paling penting adalah pemahaman yang harus diberikan kepada semua peringkat. Paling penting adalah untuk anak-anak muda. Jadi untuk 1 bulan ini ada aktiviti ataupun program yang paling besar, kemuncak programnya ada nanti? Kita memang atur program secara berterusan. Sebab kita merasakan bahawa program pencegahan rasuah ni dan program mendidik masyarakat ni perlu diteruskan. Cuma mengambil kira dari segi sambutan kita pada kali ini, itulah keperluan kita memastikan masyarakat aware bahawa kita bersama masyarakat dan kita mengharapkan masyarakat bersama-sama dengan kita. Seluruh negara sekali. Program itu kita akan adakan di peringkat semua negeri secara keseluruhan. Jadi mungkin boleh ambil kesempatan dekat sini Tuan. Kita nak melihat alhamdulillah kita sudah pun berada di hampir pada penghujung tahun 2016. 3 bulan lagi berbaki. Hari ini ambil hari yang baik 1 Oktober dan juga permulaan untuk tahun baru Islam. Apa agaknya mungkin hala tuju ataupun perancangan daripada SPRM sendiri?
Sebenarnya dari segi perspektif kita, hala tuju kita memang jelas. Dalam tindakan SPRM, kita fokuskan pada 3 tumpuan, iaitu dari segi sektor penguatkuasaan, yang kedua dari segi pendidikan, dan ketiga dari segi pencegahan. So dalam konteks ini kita merasakan bahawa ketiga-tiga ini perlu bersama, digambeling secara bersama untuk memastikan bahawa tindakan kita secara menjurus untuk memastikan bahawa apa yang penting, masyarakat Malaysia bebas rasuah. Sebab itu dari segi tema sambutan kita, pencegahan rasuah itu bermula dari anda. Semua ahli masyarakat bersama-sama dengan kita untuk mencegah rasuah. Daripada tadi banyak pengulangan masyarakat. Arti di sini SPM sebenarnya satu menghargai masyarakat yang sentiasa menyokong dan juga membantu pihak SPM. Yang kedua, sentiasa mahukan lagi masyarakat yang lebih besar untuk bersama SPM bersatu untuk mencegah rasuah. Jadi kami di SPM mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih pada pihak SPM atas usaha selama ini, dan juga itu ucapkan tahniah untuk ulang tahunnya yang ke-49. Sudah tak sedar dah 49 tahun dah SPM. Selamat bertugas untuk tuan dan juga pasukan keseluruhan SPM. Terima kasih. Ada sedikit ucapan mungkin kepada semua warga SPM di seluruh negara? Kepada warga SPM, marilah kita bersama-sama untuk memastikan visi misi organisasi kita tercapai. Saya percaya kita sentiasa mendapat sokongan dari masyarakat. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Idris Zaharudin, Pengarah Bahagian Dasar Perancangan dan Penyelidikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sekali lagi selamat ulang tahunnya, dan mudah-mudahan akan terus menjaga keamanan Malaysia, sebab SPM juga satu keamanan, integriti dan juga jati diri. Itulah terima kasih harapannya. Tuan. InsyaAllah. Okey.